Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu tahun 3 Nazif? Okey. Hari ini kita sambung belajar setelah cuti 9 hari. Sambung pelajaran kita bahasa Melayu PDPR ya. Okey, tengok kita nak sambung tema 4 ya, perpaduan ya. Perpaduan. Ke surat berapa? Ke surat 61 ya. Tolong buka buku teks ke surat 61, tema 4, perpaduan. Amalan muafakat. Okey, amalan muafakat. Apa maksud muafakat? Muafakat ni maksudnya sepakat ataupun setuju ataupun seia sekata. Itu maksud dia. Kita baca pantun ya. Di tepi selusur batang jerami, pokok rotan tumbuh bersirat, bertolak ansur saling memahami, hubungan persahabatan kian erat. Okey, itu pantun yang pertama ya. Jerami, tahu tak jerami? Jerami ialah batang padi yang sudah kering, itu panggil jerami. Okey, tengok pantun kedua. Dalam kota tumbuh meranti, pokok cermai di hujung muara. Andai kita saling hormati, negara damai, rakyat sejahtera. Okey, apa maksud muara? Muara ni maksudnya kuala lah, ataupun pertemuan antara dua sungai, ataupun pertemuan sungai dengan laut, itu panggil muara ya. Okey, pantun ketiga. Ikan tenggalan terkena pukat, jala tersirat terkena haruan. Jadikan amalan hidup muafakat, tambah erat ikatan perpaduan. Okey. Ini gambar sebelah kanan ialah ceramah kesihatan sempena Majlis Pemuafakatan Taman Sentosa dan Taman Gemilang. Okey, ini ialah pantun perpaduan ya, amalan muafakat. Okey. Tengok unit 10 ya. Unit 10 muka surat 62. Toleransi kukuhkan perpaduan ya. Toleransi kukuhkan perpaduan. Apa maksud toleransi? Toleransi ni maksudnya kita bersedia menerima pendapat orang lain. Bukan pendapat kita saja kita nak bagi orang dengar. Pendapat orang pun kita kena terima. Itu panggil toleransi. Okey, kami berbincang ya. Muka surat tadi muka surat apa ya? 62 ya. Pertandingan choir antara kelas SK Gemilang sempena sambutan Hari Guru. Okey, bila ni? Tarikhnya 14 Mei 2021. Masa 3 petang. Tempat di mana? Dewan Besar SK Gemilang. Okay, apa syarat penyertaannya? Tengok sebelah kanan. Terbuka kepada murid tahun 3. B. Tema pertandingan menghargai jasa guru. C. Setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. D. Peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Okay, siapa yang nak masuk, sila hubungi Cikgu Haris untuk maklumat lanjut. Okay, ini dialog antara dua murid. Apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Saya mencadangkan lagu sekian. Murid perempuan tu bagi tahu. Dan murid lelaki tu cakap, cadangan saya pula lagu Kau Umpama Lilin. Maksudnya murid perempuan ni ada cadang lagu lain, murid lelaki ni ada cadang lagu lain. Maksudnya kena muafakat. Tu panggil kena muafakat. Maksudnya kena toleransi. Toleransi maksudnya terima pendapat orang lain. Okey, kemudian murid perempuan tu tanya apa pula ni? Bagaimana kita nak mendaftar? Contoh, dia tanya soalan pada murid lelaki. Ataupun jom kita masuk pertandingan ni. Kemudian murid lelaki tu cakap, kalau begitu mari kita maklumkannya kepada Cikgu Haris. Ataupun murid perempuan tu cakap, okeylah kita pilih tajuk lagu Kau Umpama Lilin. Dia terima pendapat murid lelaki ni.
So, murid lelaki cakap, kalau begitu mari kita maklumkannya kepada Cikgu Haris. Okay. Kita tengok ke surat 63. Kami sepakat. Cuba rakan-rakan lihat kotak susu ini. Ada pelbagai logo padanya. Antaranya tanda halal dan logo buatan Malaysia. Ya, Saiful, negara kita ada pelbagai kaum dan agama. Logo-logo ini menunjukkan susu ini sesuai diminum oleh semua kaum. Masih banyak maklumat lain pada kotak susu ini. Ya, kalau siapa yang biasa minum susu ataupun minum tak kira lah, air kotak ke air tin ke, banyak logo-logo ataupun tanda halal dan maklumat yang terdapat pada bekas minuman itu, sama ada kotak ataupun botol ataupun tin minuman. Ini contoh, antara contoh-contohnya label label ataupun logo yang tertera. Tengok yang belah kiri, program susu sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. So dia ada tanda apa? Tanda halal, lagi tanda buatan Malaysia, maksudnya produk ini buatan Malaysia, bukan diimport daripada luar negara. Kemudian gambar anak panah 3 tu apa maksud dia? Maksudnya kitar semula, boleh dikitar semula. Gambar yang keempat, buang di dalam tong sampah. Okay. Tengok sebelah kanan, apa lagi maklumat yang ada pada kotak tu? Ramuan dia. Ramuan maksudnya kandungan di dalam kotak itu, ataupun kandungan susu itu. Apa yang ada dalam susu tu? Susu itu pepejal susu tanpa lemak, gula, lemak susu dan koko. Mengandungi kondisioner makanan dan bahan perisa yang dibenarkan. Okey. Kandungan bersih 200 ml. ml ialah mililiter, ada di bawah tu, mililiter, ataupun ringkasannya kita sebut mil, 200 mil. Jangan disepah-sepahkan, minum sehingga habis selepas dibuka. Jangan simpan. Dah minum separuh, disimpan lagi, kemudian petang diminum lagi, disambung lagi minum. Boleh sakit perut. Kemudian maklumat yang ketiga di sebelah kanan, maklumat pemakanan. Saiz hidangan 200 ml, hidangan setiap bungkus 1. So dia adalah berapa kalori dia, berapa gram, tenaga, protein, karbohidrat, jumlah gula, jumlah lemak dan kalsium. Okey, itu maklumat-maklumat yang tertera pada kotak susu. Tengok info di bawah tu, ml adalah ringkasan kepada mililiter, KCAL ialah kilokalori, kilokalori, G ialah gram, mg miligram. Okey, itu ialah unit ukuran, unit ukuran bagi kandungan susu itu. Okey, seterusnya ke surat 64. Bertolak ansur. Murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Ya cikgu, kami telah bersedia. So murid-murid ni nak masuk apa? Persembahan choir sempena apa? Sempena Hari Kebangsaan. Okey. Tengok. Ada gambar, 4 gambar sini. Di bawah gambar tu ada kerangka maklumat dia. Persiapan. Ni kumpulan tahun 3 ni. Maknanya kena buat karangan lah ni. Persiapan dia, apa dia. Bersedia dengan pakaian kebangsaannya. Memakai samping, memakai baju Melayu, memakai songkok. Gambar yang kedua, tertinggal samping. Siapa ni tertinggal samping? Salah seorang anggota kumpulan choir ni nak masuk pertandingan, dia tertinggal samping kat rumah. Buka-buka beg dah tak ada samping. So dia rasa apa perasaan dia? Dia rasa risau. Tetapi kawannya Saiful berikan sampingnya. So Saiful nak pakai apa?
Saiful pakai guna selendang. Dia pinjam selendang siapa-siapa kawan-kawan dia yang murid perempuan. Dia gunakan selendang sebagai samping. Tengok gambar sebelah kanan. Murid-murid lain semua pakai samping. Dia pakai selendang. Dia jadikan selendang tu sebagai samping. So mereka bernyanyi dengan semangatnya. Dan mereka berasa bangga dengan persembahan mereka. Okey, ni kerangka karangan yang cikgu ajar sebelum cuti hari itulah. Sebelum cuti hari itu cikgu dah ajar macam mana nak tulis karangan. Dalam sesuatu karangan, ni kerangka karangan ya. Dalam sesuatu karangan, pertama ialah tajuk dia. Tajuk tentang apa, isi dia mesti berkaitan dengan tajuk. Jangan tajuk lain, isi cerita lain. Tu salah. Ya, ada murid yang buat macam tu. Tajuknya lain, isinya cerita tentang lain. So, kena tolak markah di situ. Okey, di dalam karangan perlu ada 5 bahagian ataupun 5 perenggan. Cikgu dah ajar macam mana nak buat perenggan itu. Perenggan pertama ialah pendahuluan. Perenggan kedua, isi pertama. Perenggan ketiga ialah isi kedua. Perenggan keempat ialah isi ketiga. Dan perenggan kelima ialah penutup. Okey, kita tengok pendahuluan. Pendahuluan, contoh dalam karangan ini, menyertai persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. So, buat dalam pendahuluan ni paling kurang 2 atau 3 ayat. Ya. Okey, kemudian masuk ke isi pertama. Kerangka dia ialah persiapan untuk pertandingan choir. So, kamu lengkapkanlah ayat tu berpandukan kerangka ni. Ya. Persiapan untuk pertandingan choir. Kemudian memakai pakaian kebangsaan. Isi kedua ialah jiwa. Ya. Gambar di atas tadi lah jiwa tertinggal samping dia. So dia berasa risau. So buat dalam 2 atau 3 ayat. So setiap perenggan buat 3 ayat. Paling mudah buat 3 ayat lah. Tapi dalam ni kerangka dia bagi 2, boleh buat 2 ayat jugalah. Okey, dalam perenggan yang keempat ataupun kita panggil isi ketiga. Tengok gambar di atas. Isi ketiga. Ni, siapa dia? Berikan samping, guna selendang. Itu dia punya kerangka. Berikan samping, guna selendang. Siapa yang berikan samping tu? Saiful. Saiful berikan sampingnya kepada jiwa. Dan Saiful guna selendang. Itu isi ketiga. Penutup, menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga. Okey, tengok contoh karangan yang dihasilkan. Sekolah Kebangsaan SK Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Okey, tengok Sekolah Kebangsaan. Dia tulis rapat sebelah kiri ya. Dengan huruf besar. Murid-murid tahun 3 angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan choir. Okey, itu pendahuluan. Ini dipanggil pendahuluan. Ini masuk isi yang pertama. Dia masuk perenggan yang kedua. Murid-murid tahun 3 angsana sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Tengok. Perenggan yang kedua ni atau kita panggil isi pertama tadi. Tengok isi pertama, persiapan untuk pertandingan choir memakai pakaian kebangsaan. Dia bagi kerangka tu 2 saja. Tapi ayat yang dibuat kamu tengok pada berapa? Untuk perenggan kedua bermula dari murid-murid tahun 3 angsana tu. Tu ayat pertama. Tengok berapa ada noktah. Ada 4 noktah ke? Kalau ada 4 noktah, 4 ayat lah. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 noktah. Bila ada 4 noktah, 4 ayat. Tadi kerangka dia bagi 2 saja kan. So boleh kembangkan ayat. Bina ayat baru. Untuk kembangkan karangan ini ya. Okey, kita masuk perenggan ketiga ataupun isi kedua ya. Jiwa membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba, muka Jiwa berubah. Jiwa tertinggal samping di rumah. Jiwa amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Okey, ada berapa ayat itu? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Nampak?
So cikgu dah sebut tadi paling kurang 2 atau 3 ayat kalau yang baru kita nak belajar macam ni dia dah mahir, dia boleh buat 5 ayat. Tapi kerangka dia bagi berapa tadi? Isi kedua. Dia bagi 2 saja. So boleh kembangkan ayat, maksudnya kembangkan ayat kita buat ayat sendirilah. Okey, perenggan yang keempat ataupun isi ketiga, Saiful. Saiful buat apa? Tengok gambar yang isi ketiga ni dia tak tulis, nampak? Tengok gambar lah. Ni gambar yang ketiga ni. Saiful memberikan sampingnya kepada Jiva. Dia pula menggunakan selendang sebagai gantinya. 2 ayat. Kembanglah lagi kan. Okey, dan akhir sekali 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ialah penutup. Perenggan kelima ialah penutup. Okey, giliran kumpulan kuaya kelas tahun 3. Okey, cikgu dah ajar yang dulu sebelum cuti tu, nak mulakan perenggan maksudnya jarakkan 1 jari jarakkan 1 jari, tak payah selang. Okey. Giliran kumpulan kuaya kelas tahun 3 angsana telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Okey, ini contoh karangan daripada kerangka yang disediakan itu. Okey, sekarang buka aktiviti Buka aktiviti ke surat 69. Perpaduan. Tema 4, perpaduan, toleransi, kukuhkan perpaduan. Apa dia toleransi? Cikgu dah terang tadi, sedia terima pendapat orang lain. Aktiviti 1. Okey, mari kita sertai kursus penciptaan pantun. Tarikh bila? 16 Jun 2021. Masa bila? 2:30 petang hingga 5 petang. Tempat makmal komputer SK Perdana. Anjuran siapa? Persatuan Bahasa Melayu SK Perdana. Okey, apa syarat-syaratnya? Terbuka kepada semua murid tahun 3. Kursus penciptaan pantun akan disampaikan oleh Cikgu Zainal bin Ismail. Murid yang berminat sila hubungi Cikgu Suhaila binti Johan. Okey, so kamu lengkapkan dialog ni antara Imran, Kiran, Likiang dan Epis. Rakan-rakan, saya mendapat maklumat tentang kursus penciptaan pantun. Wah, menariknya. Pantun ialah budaya orang Melayu yang cukup diminati oleh semua kaum di Malaysia. Bilakah Bilakah kursus penciptaan pantun itu akan diadakan? Ataupun bilakah kursus itu akan diadakan? Okey, jawab Imran. Kursus penciptaan pantun akan diadakan pada tengok iklan tu, poster tu, pada 16 Jun 2021. Siapakah? Ini soalan, siapakah apa? Tengok jawapan dia. Imran jawab apa? Cikgu Zainal yang akan mengajarkan kursus ini. So apa soalan dia nak tanya? Siapakah yang akan mengajarkan kursus ini? So Cikgu Zainal yang akan mengajarkan kursus ini. Kemudian Epis. Epis dia tanya apa? Kenapa cikgu sebut dia tanya apa? Sebab ada tanda soal di hujung tu, nampak? Tanda soal. So ayat tanya lah. Jawapannya Imran dah jawab. Kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. So apa yang Epis tanya tu? Mendaftar lah. So macam mana nak jawab? Nak tanya, bagaimanakah kita hendak mendaftar? Ataupun bagaimanakah saya hendak mendaftar? So jawab Imran, kamu perlu menghubungi Cikgu Suhaila untuk mendaftar. Okey, kemudian Kiran tanya apa? Epis tanya apa? Kiran, adakah kamu berminat untuk menyertainya? Apa jawapan Kiran? Kiran ni orang apa Bangsa apa? Bangsa India adakah kamu berminat untuk menyertainya? Ya, saya berminat untuk menyertainya. Kemudian Imran tanya lagi, mengapakah kamu ingin menyertainya?
Kenapa dia nak sertai kursus ni? Apa jawapan Li Qiang? Sebab saya meminati pantun. Kerana saya meminati pantun. Bagaimanakah pula dengan kamu, Imran? Kamu hendak menyertainya? Ya, saya dan Kiran akan menyertainya. Kursus ini sangat berfaedah kerana dapat memupuk semangat perpaduan antara kita. Okey, tengok ke surat seterusnya, surat 70. Baca dan kenal pasti maklumat pada label. Lakukan bersama-sama. Okey, tengok dialog antara dua murid ni. Saya berjaya mengumpulkan 2 label. Bagaimanakah pula dengan kamu, Kiran? Saya pula berjaya mendapat 2 label. Mari kita bekerja sama untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Ya, Imran, sekiranya kita bekerja sama, kerja yang berat akan menjadi ringan. Okey, tengok apa label yang ada. Ada 4 label di sini. Satu ialah label apa tu? Sampul ubat. Satu ialah label pada alat mainan. Yang di atas tu belah kanan, di bawah bahagian tengah bawah tu kiri. Bahaya tercekik tu ialah juga label pada alat mainan juga, ya. Okey, dan akhir sekali label sebelah kanan biasanya terdapat pada baju, ya, pakaian lah. Pakaian t-shirt ataupun kemeja, ya. Okey, so kamu tulis label di sini, apa nama kumpulan kamu, label contoh sampul ubat ataupun label tu ialah pakaian ataupun alat mainan. Kemudian tulislah maklumat label apa yang ditulis di sampul ubat tu. Nama, tarikh, cara pengambilan ubat, cara makan lah. Okey, apa nama ubat atau maklumat label pada sampul sampul ubat. Okey, label pada pakaian, yang sebelah kanan sekali. Apa? Mencuci, meluntur, mengering, menyetrika, mencuci kering. Itu label dia pada pakaian. Okey, kamu boleh pilih mana satu, ya, dan tulis 4 maklumat di situ, maklumat label. Okey, untuk aktiviti 3 muka surat 71, lengkapkan kerangka karangan dan tulis cerita. Maksudnya kamu kena buat 2, ya. Satu, lengkapkan kerangka dalam buku aktiviti ini. Yang seterusnya ialah kamu buat cerita lah. Tulis cerita ini di dalam buku latihan, buku penulisan 1. Buku PN1, penulisan 1. Dia dah bagi pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Dia dah bagi kerangka, kamu buat kerangka, isikan kerangka tu dulu berpandukan gambar. Kemudian bina ayat yang lengkap menggunakan perenggan. Ada berapa perenggan? 5 perenggan. Dan tulis di dalam buku penulisan 1. Okey, itu kerja rumah kamu. Yang ini untuk karangan ada 2. Lengkapkan kerangka karangan ni dan tulis karangan berdasarkan kerangka yang ada dalam buku ni, buku aktiviti ni, tulis dalam buku penulisan 1. Okey. So, untuk buku aktiviti 1, 2, 3, 4. Sorry. 3 saja. 1, 2, 3. Untuk aktiviti, buku aktiviti ada 3 latihan. Dan sambung ke buku penulisan untuk kerangka yang aktiviti yang ketiga ni di dalam buku penulisan 1, ya. Siapkan minggu ini sebab hari Jumaat ada latihan yang lain yang cikgu akan berikan, insya-Allah. Bagi murid yang tak siap latihan yang sebelum-sebelum ini, tolong siapkan sebab kita dijangka akan buka sekolah pada bulan 10 ni, insya-Allah. Okey, so bila buka sekolah, cikgu tak nak tengok ada banyak latihan yang tak dibuat yang selama ini cikgu ajar, ya. Kalau cikgu dapati ada yang tak buat, maksudnya cikgu akan paksa kamu buat lah. Tak boleh dah tinggal kosong je tu. Maknanya kerja kamu bertambah banyak. Bila bertambah banyak, susah lah.
nak belajar macam ni kan. Tolong ada masa tempoh kita tak datang sekolah lagi ni, siapkan semua latihan yang cikgu dah beri. Okey. Sebab kita akan buka, dah habis buku jilid 1 ni, kita akan sambung ke buku jilid 2 ya. So cikgu tak akan ajar benda yang cikgu dah ajar yang lepas-lepas. Okey. Siapkan semua kerja ni, ambil gambar dan hantar pada cikgu. Jangan lupa tanda kehadiran dan juga like, share dan subscribe YouTube cikgu ini. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.